kita nak guna, iaitu kitab Qauluut Tam daripada Syekh Zakaria, yang mana pada yang sebelum ni kita menggunakan kitab Irsyadun As-Salikin ila Akhta'il Musallin, ataupun kitab tentang kesalahan-kesalahan di dalam solat. Dan alhamdulillah buku tu kita dah selesai dah. Jadi kita nak membicarakan pula di dalam kitab Qauluut Tam, yang mana dikarang sendiri oleh Datuk Syekh Zakaria bin Haji Ahmad bin Wan Besar. Jadi beliau banyak mengeluarkan buku ni, kan dia karang sendiri daripada hasil nota, yang mana kalau kata ikut buku ni, iaitu satu kitab yang sangat lebih besar, lebih tebal, tapi beliau tulis balik semula dan dijadikan ia sebagai nota simpanan beliau. Dan akhirnya nota simpanan itu beliau lebih rasa iaitu baiknya dikongsikan, maka lalu dibukukan. Bila dah dijadi bukukan, jadi alhamdulillah, maka lahirlah satu buku ni yang bernama iaitu buku Qauluut Tam, yang mana fi masail imam wal makmum, iaitu qaul, iaitu kalam yang sempurna berkaitan tentang permasalahan imam dan juga makmum, kan. Ataupun kalau kitab asalnya, iaitu kalau kita lihat kitab fiqh yang disebut Qauluut Tam fi ahkamil makmum wal imam ala mazhab al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kan, karangan al-imam al-muhaqqiq al-habrul al-humam Syihabuddin Ahmad bin Masyhur, kan, al-masyhur, yang mana kitab ini yang masyhur dengan Ibnul Imad bin Yusuf al-Masri Aqfahsi, yang meninggal dunia pada tahun 808 Hijrah, kan, dan diterjemahkan pula iaitu dengan catatan yang mana oleh seorang yang cukup hebat, iaitu Syekh Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, kan. Beliau merupakan ahli jawatan kuasa fatwa, iaitu negeri Kedah Darul Aman, kan. Jadi hari ini kita akan cuba lihat apa yang beliau rungkaikan di dalam kitab tersebut. Salah satu yang menyebabkan beliau menukilkan buku ini adalah atas sebab dan asbab faktornya, iaitu bagi melihat beberapa perkara-perkara yang paling penting, iaitu antaranya bagaimana yang boleh dikatakan solat itu yang disebut sebagai fardu ain, solat itu dihukumkan sebagai fardu kifayah, dan juga solat itu disebutkan sebagai solat yang mana kita boleh lihat hukum-hukum dia ada waktunya pula dikatakan makruh, apabila isu dia bila disebut tentang berimam dan bermakmum, kan. Jadi yang tu yang beliau nak rungkaikan. Ada yang punca ataupun ada sebab dijadikan solat berimam ini disebut sebagai fardu ain. Ada yang kata solat berimam ni fardu kifayah, dia akan berlaku waktu dia. Dan ada waktu ketikanya pula makruh solat berimam. Bagaimana kita nak tahu yang boleh dikatakan fardu ain, fardu kifayah dan makruh tu? Sebab itulah kalau kita lihat sebagai contoh untuk permulaannya, sebelum diceritakan pada bab-bab yang menceritakan tentang solat ni ataupun kesalahan imam dan makmum, untuk mukadimah beliau telah menyebutkan bahawa kebanyakan, adakah kita tahu bahawa solat berjemaah bagi solat 5 waktu itu apakah hukumnya? Tu soalan yang pertama beliau cuba nukilkan kepada kita. Agak-agak kita lah, solat berjemaah yang mana solat 5 waktu itu hukum dia apa dia? Solat 5 waktu tu kita tahu hukum dia adalah wajib, tapi berimam, berjemaah, imam dan makmum, adanya imam ada makmum, solat berjemaah tu hukum dia apa dia? Hukum dia apa? Kita solat berjemaah, kan? Kita solat berjemaah 5 waktu yang kita dok buat maghrib, subuh, isya, semua itu hukum dia adalah apa dia? Fardu apa? Cik baiklah ada doktor jawab, kan? Kalau tak jawab tadi. Fardu kifayah. Kalau hukum fardu ain apa dia? Solat apa? Solat Jumaat. Solat Jumaat hukum dia adalah fardu ain, kan? Sebab apa dikatakan sebagai solat Jumaat fardu ain? Sebab apa? Kenapa hukum bagi solat berjemaah solat Jumaat itu fardu ain? Solat Jumaat tu wajib dia tak?
Tetapi hukum berjemaah solat Jumaat, kenapa dikatakan fardu ain? Maknanya mesti ya, kalau fardu ain wajib lah, betul tak? Sebab apa? Sebab kita tahu solat Jumaat mesti kena melebihi 40 orang dan dilakukan pada hari Jumaat, adanya khutbah dan adanya imam khatib dan juga makmum. Maka sebab itulah hukum dia solat berjemaah bagi solat Jumaat, hukum dia adalah fardu ain. Dan kenapa disebut sebagai fardu kifayah bagi solat 5 waktu dan ada kala waktunya juga, kan? Kenapa disebut sebagai solat 5 waktu itu dipanggil solat berjemaah? Bagi solat 5 waktu itu disebut sebagai fardu kifayah, kan? Kalau kata wajib, bermakna semua yang duduk dekat taman ni, yang duduk sekeliling ni wajib kena main solat berjemaah lah untuk solat fardu, betul tak? Tetapi disebut sebagai fardu kifayah, maka sebab sekurang-kurangnya bila dia dah ada dalam taman ni ada satu surau, maka ada yang boleh main sembahyang, dia mainlah sembahyang. Macam tu juga hukum bagi solat jenazah. Tak ada orang langsung main sembahyang, maka jatuh wajib lah atas kita, betul tak? Kan? Tetapi kalau dah ada orang yang datang solat berjemaah untuk solat fardu macam mana kita dok buat sekarang ni, maka hukumnya telah jatuh fardu kifayah bagi solat berjemaah solat fardu. Faham ni? Kan? Jadi itu hukum dia. Kan? Dan sunat pula bagi solat berjemaah. Apa dia? Sunat solat berjemaah. Tadi fardu ain kita tahu dah, fardu kifayah kita tahu dah. Sekarang ni sunat pula. Antaranya solat sunat apa? Yang disunatkan berjemaah. Disunatkan berjemaah. Solat sunat hari raya, kan? Lagi solat sunat apa? Solat apa lagi? Solat jenazah. Solat jenazah hukum dia fardu kifayah, tetapi melaksanakan ia secara berjemaah hukum dia adalah sunat. Hukum dia adalah sunat, kan? Jadi itu kita kena tahu, itu yang nak diceritakan tentang apa yang disebut Syekh Zakaria ni, iaitu tentang masalah berjemaah ni, imam dan juga makmum, kan? Tentang isu-isu masalah bab bagaimana cara kita nak berjemaah, bagaimana cara kita nak masuk untuk nak jadi berjemaah, kan? Bagaimana yang nak dikatakan solat kita ni boleh dikira sebagai berjemaah. Itu yang nak diceritakan di dalam kitab Qauluut Tam, kan? Adakah terus kita main duduk ikut imam tu automatik kita ni mesti kena dikira sebagai berjemaah terus ke? Ataupun bergantung pada niat dia ke? Ataupun terus dia jalan main masuk duduk tu kira berjemaah dah ke? Jadi benda ni lah yang nak dirungkaikan oleh Syekh Zakaria, kan? Okey. Kemudian bagaimana pula yang dikatakan ada kalanya iaitu harus solat secara berjemaah, harus. Untuk solat apa? Iaitu untuk solat tasbih dan solat sunat rawatib, kan? Tetapi tidak diberi pahala berjemaah dan kalanya makruh. Ada waktunya pula ia adalah makruh. Boleh jadi pula dah makruh, kan? Duk solat sedangkan kita ni nak solat berjemaah, tapi tiba-tiba dapat pahala dia makruh. Macam mana pula dah tu? Macam mana tu? Iaitu bagaimana? Iaitu apabila tertunainya adaan mengikut imam yang sembahyang qada atau akasnya dan ada kalanya ditegah tidak sah. Contoh, orang ni dia sebenarnya solat qada. Dia solat qada. Tiba-tiba kita pi berimam dengan dia. Kita tahu tak? Kita tahu. Sebab dia dah habis, dia sebenarnya sembahyang maghrib. Contohlah tu, kalau isu kita tahulah, kan? Jadi dia pun pi ikut. Yang tu tak boleh, kan? Jadi maka atas sebab faktor itulah maka ditingkatkan fadilat dalam mengerjakan sembahyang berjemaah ialah di dalam sembahyang-sembahyang yang tertentu. Sebab itulah solat ni nak dikirakan jemaah yang lebih afdal, dia ada tingkat-tingkat solat yang dikirakan ada tingkatan darjat dia apabila orang solat berjemaah.
Siapa buat solat, duk goncang-goncang ni fazah lagi, rabik. Kan? Kalau kita dia nak kira kat sini, yang disebut juga dia ada tingkat bila siapa buat solat jemaah untuk solat-solat ni, maka itu adalah yang paling tertinggi darjat dia. Apa dia? Iaitu yang pertama, solat Jumaat. Yang tu yang sebab itulah dikatakan fardu ain, ataupun yang dikatakan darjat paling tinggi yang disolat jemaahnya iaitu solat Jumaat. Kemudian sembahyang berjemaah subuh pada pagi Jumaat. Sembahyang subuh pada pagi Jumaat. Itu yang kedua. Yang pertama solat Jumaat, yang kedua sembahyang subuh hari Jumaat. Kemudian yang ketiga, sembahyang berjemaah subuh pada hari-hari yang lain. Itu tingkat yang ketiga. Kita ambil yang, contohlah kita ni kalau liga maghrib isyak aja, dia duduk dalam kategori mana? Dia duduk dalam tingkat berapa? Kan kita tengok pula. Kemudian yang keempat, solat berjemaah Isya. Kita kadang-kadang main maghrib, isyak tak main dah, betul tak? Kan? Dia kata tak apalah, yang penting dapat maghrib jugalah ni kata. Betul. Tapi dia ada tingkatan dia. Kan? Kemudian selepas Isya, kemudian solat berjemaah Asar. Asar dulu. Selepas Asar, kemudian Zuhur. Dan yang terakhir barulah Maghrib. Jangan pula lepas ni dia kata aku tak mau main Maghrib. Kan? Nak ambil hak subuh tu je lah kot. Hak lain-lain tu kira tak payah. Sebab dia duduk tingkat lah kali. Kan? Jangan. Kan? Sebab kita dah ambil yang penting solat jemaah. Kan? Okey? Dan sembahyang berjemaah di dalam menunaikan sembahyang fardu yang 5 itu adalah berdasarkan kepada hadis sahih Bukhari dan juga Muslim, iaitu salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Iaitu sembahyang berjemaah melebihi fadilat sembahyang seorang diri, iaitu dengan tingkatannya sebanyak 27 darjat. 27 kali ganda. Kalau sembahyang seorang, satu kan. Tapi kalau sembahyang berjemaah, 27 kali ganda. Kan? Kita kalau kira 2 kali ganda pun dah kira banyak, betul tak? Kan? Jadi 27 kali ganda tu kita tahu tak yang ganda pertama tu berapa? Tak tahu. Kan? Kita tak tahu. Yang kita tahu 27 kali ganda tu je. Jangan duk kira 27, orang duk ambil number 1 dengan 27 tu. Bukan. Sebenarnya bukan yang tu kiraan dia. Kan? Kiraan dia tu bukan kira macam tu. Jadi habis kiraan dia macam mana? Kita tak tahu Allah memberikan balasan pahala bagi orang solat berjemaah tu. Sekali dia solat berjemaah tu berapa kiraan dia kita tak tahu. Tetapi yang pasti Rasulullah kata dia diberi gandaan dia 27 kali ganda. Contoh, kalau kata pada waktu itu solat maghrib ni contoh. Dia datang solat maghrib, malaikat mencatatkan kepadanya iaitu 1000 kali ganda. Maka digandakan dengan 27 kali ganda tu. Itu maksud dia. Jadi kita tahu ke berapa jumlah kiraannya, kita tak tahu. Wallahu a'lam. Allah nak bagi kita kiraan dia berapa, kita tak tahu. Yang penting berebut dia. Tu je yang kita nak kena ambil. Kan? Dan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sembahyang berjemaah itu melebihi fadilat sembahyang seorang diri sebanyak 25 juzuk, iaitu darjat. Maka patut diingatkan di dalam mengerjakan sembahyang berjemaah ini perlulah kita mengetahui dengan secara betul supaya mendapat pahala dengan sempurnanya. Maka sayugialah setiap imam dan makmum mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang diwajibkan ke atas mereka masing-masing. Ini tujuan dia. Sebab itulah dia kata buku ni dikeluarkan iaitu agar kita tahu SOP dia. Kita tahu macam mana yang nak dikatakan garis panduan bagi yang digelar sebagai imam ataupun yang nak disebut sebagai makmum, dan mana kita nak boleh dapat pahala yang 27 kali lipat kali ganda tu. Baru kita boleh buat bahawa ni solat yang dianjurkan yang disebut oleh Imam Syafi'i, kan, bagaimana tentang cara Rasulullah solat. Kan, maka di situlah beliau berharap agar Allah Subhanahu wa taala
memberikan dengan susunan, terjemahan, huraian, bahasa dan lain-lainnya, dijadikan dengan ujahan dan juga sebagai panduan kehidupan manusia. Maka tu tujuan dia, kan, tujuan beliau. Okey, jadi maka atas sebab itulah kita boleh lihat bagaimana yang dirungkaikan pada permulaannya, iaitu ada asas pokok ataupun asas hukum makmum dan juga imam ini adalah berdasarkan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbaru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti oleh makmum, maka janganlah kamu menyalahinya. Maka jika ia bertakbir, hendaklah kamu ikut bertakbir, dan jika ia rukuk, hendaklah kamu ikut rukuk, dan jika ia sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Apa maksud di dalam hadis Nabi SAW ini? Iaitu Nabi nak bagi tahu kepada kita tujuan bila kita solat adanya imam. Maka bila adanya imam, jangan sekali-kali kita mendahului imam. Itu yang paling penting, pokok asas dia. Bila tengok imam dah takbir, baru kita takbir. Imam dah rokok, baru kita rokok. Imam dah bangun i'tidal, baru kita bangun i'tidal. Sebab ada dia kata, dia itu kalau kita tengok pun kadang-kadang orang yang solat, dia kata dia mengikut imam, tetapi perilakunya sama dengan imam. Perilaku dia sama dengan imam. Imam bergerak macam tu, dia pun bergerak macam tu sekali tu. Bukan dia panggil apa? Kita kata imam baru bangun, dia pun baru bangun, bukan macam tu. Sepatutnya dia kena ikut macam tu belakang. Tapi tak, imam bangun dia serentak. Imam rokok dia serentak. Imam sujud pun dia serentak. Maka itu tidak dikira mengikuti imam. Jadi kena hati-hati. Kan? Dan sabda Nabi SAW lagi, la tasbiquni birruku', janganlah kamu mendahului aku dengan rukuk. Ini Rasulullah tegur kepada para sahabat. Ketika mana Rasulullah solat bersama dengan para sahabat, maka Rasulullah kata, jangan, selagi mana aku belum rukuk, maka kamu jangan rukuk. Jangan mendahului aku untuk rukuk. Kan? Kemudian wala bis sujud, dan jangan sekali dengan sujud. Wala bil qiyam, dan juga jangan ketika mana dengan qiyam. Wala bil insiraf, dan jangan kembali keluar dari tempat sembahyang dahulu daripada aku. Fa inni arakum min imami wa min qalfi, kerana aku dapat melihat kamu semua dari hadapan dan belakang. Kan? Rasulullah tegur, jangan buat macam tu. Bila ada imam, maka ikut perbuatan imam. Kan? Bagaimana ada masalah sekiranya kita dalam solat, isu-isu contohnya perlu bermuafiq, isu-isu perlu kita mufarraqah, isu-isu tentang masbuk, bagaimana keadaan dia? Bila masa kita boleh dikira sebagai masbuk? Bila masa tiba-tiba kita kena niat mufarraqah? Isu macam tu pun juga akan nanti dihuraikan. Dan sabda Nabi SAW lagi, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, tidakkah takut orang yang mengangkatkan kepalanya sebelum imamnya? Imamnya ni kan, maknanya sebelum imam dia naik. Ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, sesungguhnya Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala keldai. Au yaj'alallahu suratuhu suratul himar, atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa keldai. Allahu akbar. Ini janji Nabi ni. Nabi SAW tegur, nasihatkan. Jangan kan bagi seseorang apabila kita datang solat berjemaah. Sebab itulah pahala bagi solat berjemaah ni besar. Kenapa tujuan kita datang solat berjemaah? Mestilah bila kita sebut berjemaah ni, adanya seorang yang digelar sebagai imam di hadapan kita dan kita nak ikut dia. Maka janganlah kita mendahului dia. Kalau kita nak mendahului dia, lebih baik kita menjadi imam. Kan? Lebih baik kita menjadi imam.
maka kita datang ke surau, kita datang ke masjid untuk solat berjemaah. Bila maksud berjemaah itu bermakna kita berjemaah solat bersama-sama, di mana di situ adanya seorang imam yang perlu kita wala dengan dia. Sebab apa? Dia dah naik menjadi imam. Pada waktu kita nak solat itu, kita telah berikan kuasa untuk kita ikut dia, bagi wala terus dah ke imam pada waktu tu. Maka imam pada waktu tu angkat takbir, maka barulah kita boleh mengangkat takbir. Bila pada waktu tu imam rokok, maka barulah kita boleh rokok. Kita tak boleh mendahului imam rokok. Kan? Adapun i'tidal, sebab itulah dekat sini lafaz bagi imam untuk menyebut Allahu Akbar, dia perlu berhati-hati dan jaga-jaga. Itu disebut masalah imam lah. Kan? Bila kita jadi imam, tak kala kita nak menyebut Allahu Akbar, bila kita boleh nak panjangkan dia? Bila yang perlu kita kena pendekkan lafaz tersebut? Kan? Jangan kita sepanjang masa duk panjang, ya, tak boleh juga. Kan? Pada permulaan, contoh kita nak mula nak datangkan dengan niat, pada waktu tu mungkin boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Untuk permulaan takbir, kita nak niat, dia mesti kena ada dalam solat apa dia? Ta'arad, ta'yin. Kan? Qasad, ta'arad, ta'yin. Nanti kita cerita tiga ni, dia akan masuk dalam bab pertama nanti. Kan? Iaitu kita akan datangkan Allah sahaja aku sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang isyak. Berapa rakaat? 4 rakaat makmum. Itu yang penting. Kan? Kita kena sebut solat isya. Nak solat apa tu? Kena sebut solat isya, fardu atas kita tu, betul tak? Solat isya, bukan solat sunat. Maknanya kita sebut solat fardu isya. Itu yang pertama. Kemudian ikut imam tak? Kita kena sebut makmum. Kan? Kerana Allah Ta'ala. Kan? Jadi bila kita dah lafazkan benda yang tu, jadi kita panjangkan sikit. Allahu Akbar. Selesai bab yang tu dah. Itu imam. Kemudian bila ketika mana dia nak rokok, perbuatan rokok ini tadi, dia mengambil masa yang lama dah untuk dia daripada berdiri untuk tunduk. Lama tak perbuatan dia ni tadi? Lama tak? Atas individu tu tadi. Kalau kata dia untuk nak pergi ke rokok tu sekejap saja, maka tak perlulah dia panjang. Kalau dia jadi imam, maka dia kena tengok setiap pergerakan untuk dia nak buat ni tadi, pergerakan itu berat ataupun ringan. Maksud berat ni bila? Berat ni ketika mana sujud nak bangun untuk rakaat yang seterusnya. Itu dia berat. Maknanya dia panjang sikit. Tetapi untuk yang ringan, contoh macam mana? Sujud, duduk antara dua sujud dan nak sujud balik. Tu yang mana untuk dia nak sebut lafaz Allahu Akbar ni tadi menjadi ringan saja. Tetapi seorang imam tiba-tiba dia memberatkan lafaz tersebut. Faham tak ni? Contoh, ketika mana imam ni tadi bila dia nak rokok, perbuatan dia ni tadi boleh pendek ya. Maka tiba-tiba dia pun Allahu Akbar. Dia panjangkan lafaz tersebut dalam keadaan pergerakannya juga menjadi lambat, tetapi makmumnya telah rokok. Makmum dah rokok dah ni. Dia duk melambatkan lafaz dia ni tadi. Sedangkan dia boleh sebut je Allahu Akbar. Faham? Kan? Contoh dia macam inilah. Okey. Okey. Dia dalam keadaan macam ni. Duk sembahyang. Bila nak pergi ke rokok, maka dia boleh sebut je Allahu Akbar. Perbuatan dia sekali seiring dengan pergerakan. Tetapi dia saja memberatkan lafaz tersebut. Habis-habis sembahyang, habis-habis bacaan ni tadi Allahu Akbar, dia tak turun habis lagi, betul tak? Sedangkan makmum di belakang ni sebahagian besar mungkin ada yang dah duduk macam tu. Maka pada ketika itu, bukankah makmum mendahului imam? Maka sebab itulah imam dia kena hati-hati. Kan? Macam tu juga ketika mana dia nak bangun daripada sujud. Bila dia nak bangun daripada sujud, kalau dia ni jenis bangun perlu tampan,
nak duduk dulu Ustaz, lepas tu baru dia nak berdiri. Maka dia kena tahu bila dia nak melafazkan Allahu Akbar tu, untuk nak memberitahu kepada jemaah di belakang dia agar bangun. Sebab itulah biar dia ketika mana kalau dia jenis nak bangun duduk, dia nak bangun duduk macam tu dulu, maka barulah dia bangun dan dia sebut Allahu Akbar, barulah mak jemaah juga akan bangun. Sebab sebaik-baiknya iaitu ketika mana imam sudah selesai melakukan perbuatan tersebut, baru jemaah buat ikut imam buat. Itu yang sebaik-baiknya. Sebab itulah bila kita nak rokok sebagai imam, bukan kata solat di masjid surau saja. Macam tu juga ketika mana kita nak solat di rumah kita, bila kita menjadi imam kepada anak dan isteri. Kadang-kadang isteri mendahului kita. Bagaimana keadaan solat tersebut? Disebabkan apa dia mendahului? Disebabkan dia mendengar lafaz kita, yang sepatutnya lafaz itu tidak berat, tetapi kita memberatkan lafaz tadi. Kan? Kita nak bangun ni. Sami'allahu liman hamidah. Perbuatan kita dah selesai belum ni? Belum selesai. Tapi kadang-kadang sebab orang dengar lafaz kita tu dah selesai, Sami'allahu liman hamidah, baru duduk macam ni, yang jemaah belakang dah ready ya. Faham? Ini yang dikatakan tadi bagaimana keadaan, iaitu yang boleh menyebabkan kita tidak menjaga perbuatan solat kita ini tadi, yang boleh menyebabkan kesalahan-kesalahan yang mana kesalahan tu ringan je, tetapi boleh menyebabkan sepatutnya boleh mendapat pahala solat berjemaah, akhirnya tidak mendapat pahala solat berjemaah. Kan? Okey. Kemudian dan disebutkan kepada kita lagi, iaitu dan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum datal wa qanadhir wa 'abadat taghut ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, mahukah aku akan khabarkan tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang demikian itu, iaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkainya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka seperti kera dan babi dan penyembah taghut. Mereka inilah yang buruk kedudukannya dan yang lebih sesat daripada jalan yang betul. Allahu Akbar. Ni Allah sebut sendiri dalam ayat Al-Quran, yang mana berdasarkan daripada hadis Nabi SAW ni tadi. Kan, barang siapa yang mengangkat kepalanya lebih awal daripada perbuatan imam, maka Allah akan mengubah kepalanya menjadi seperti keldai dan juga sur, iaitu rupa dia, wajah dia ni jadi juga seperti mana keldai. Dan Allah sebut juga dalam Al-Quran, iaitu dan makna nak sabda Nabi SAW ini juga menjadikan rupanya seperti rupa keldai. Dan Allah sebut juga di dalam firman-Nya, ia juga akan menukarkan di atas perbuatan manusia yang terbabas ini, mereka tidak mengambil istifadah dan pengajaran, maka Allah juga mengubah diri mereka seperti mana kera dan juga babi. Allahu Akbar wal'ayazubillah. Kan? Sedangkan kita ni main ni nak dapat pahala. Buat solat berjemaah ni untuk kita nak ligan bagi mendapat pahala. Kan, lagi-lagi kita nak ambil pahala gandaan pahala tu tadi. Duduk tak duduk, rupanya tanpa kita sedar, kita tak mau belajar, kita tak mau ambil ilmu tersebut, maka akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala laknat, benci dengan orang yang buat solat macam ni. Kan? Maka sebab itulah bila kita nak datang solat, bila kita belajar tentang solat ni kena ada ilmu. Tak boleh kita duk solat sebarangan saja kita duk buat. Kan? Ramai bila lagi-lagi kalau kita lihat ketika mana fardu solat Jumaat. Fardu solat Jumaat. Allahu Akbar. Kita boleh lihat sangat-sangat keadaan orang yang mana dia masuk bila nak pergi masuk solat berjemaah. Kadang-kadang mai tu khutbah dah habis dah.
Kan? Lepas tu dia mai sembahyang Jumaat sekali 2 rakaat ya. Habis tu imam bagi salam, dia pun bagi salam sekali, belah macam tu lah. Sedangkan khutbah sekali pun dia tak dengar. Sikit pun tak dengar. Pada keadaan pada waktu tu, adakah dia dapat ke solat Jumaat dia? Kan? Maka benda-benda macam ni lah. Kan? Dan baru kita masuk sikit dalam bahagian yang pertama. Dalam bab yang pertama, masalah-masalah penting bagi makmum dan juga imam. Yang pertama iaitu bacaan ketika sembahyang diqamat. Apabila sembahyang diiqamatkan, maka disunatkan bagi yang mendengarnya bahawa berkata ia seperti yang diucapkan oleh tukang qamat, melainkan pada ucapannya, iaitu kalau kata imam sebut, makmum Bilal pada waktu tu menyebut perkataan Allahu Akbar, maka kita pun menjawab Allahu Akbar. Disebut kepada kita asyhadu an la ilaha illallah, lafaz tersebut, kita dengar lafaz tersebut, maka dijawabnya juga kita asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian disebut pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pun sama kita ikut. Tetapi pada ucapan yang lain iaitu qad qamatis shalah, maka disunatkan yang mendengar berkata ia aqamahallahu wa adamaha wa ja'alni min salihi ahliha, ataupun aqamahallahu wa adamaha. Kan sunat membaca iaitu aqamahallahu wa adamaha, semoga Allah menegakkan sembahyang itu dan mengekalkannya atas mengerjakan sembahyang itu. Wa ja'alni min salihi ahliha, dan menjadikan aku daripada sebaik-baik ahlinya. Kan? Dan jadi ni kalau kata kita dengar apabila Bilal menyebut, selalunya memang insya-Allah kita dok dengar bila Bilal sebut-sebut yang tu, maka kita terus menjawab perbuatan tersebut. Tetapi ini permulaan nak bagi tahu kita, sebab setiap nak solat fardu mesti akan ada azan. Kan? Dan bagaimana pula isunya apabila ingin berdiri kita untuk solat? Kan? Adakah ketika mana iqamah itu dikumandangkan ataupun apabila telah selesai iqamah? Ni yang kita nak cerita. Iaitu nak disebutkan kepada kita, maka para makmum yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga selesai daripada iqamah ataupun qamat. Dan kata qil, hendaklah bangun berdiri ketika tukang qamat berkata qad qamatis shalah. Dan ada juga kata yang lain menyebut, jika seseorang makmum, orang muda yang kuat bangun berdiri, hendaklah ia berdiri ketika mana selesai daripada qamat. Dan jika ia adalah orang tua yang lambat bangunnya, hendaklah ia berdiri ketika tukang qamat berkata qad qamatis salatu qad qamatis salah. Atau pada waktu yang ia mengetahui apabila ia berdiri tegak serentak dengan selesainya qamat, supaya ia sempat bertakbiratul ihram mengiringi imam. Ni cerita dia, kan? Bagaimana bila lafaz iqamah, kita ni nak bangun bila? Kan? Sagi azan, lepas tu akan iqamah. Dah bila nak qamat ni, kita nak kena bangun bila? Orang tanya juga, dan ada setengah tak kisah pun. Kan? Tetapi sebenarnya disebutkan kepada kita, iaitu di dalam qil ada yang kata iaitu bangun ketika mana Bilal menyebut qad qamatis salatu qad qamatis salah. Namun di dalam kata yang lain menyebut sekiranya kita ni orang muda dan kita pun boleh bangun cepat. Kan? Kita boleh bangun cepat dan kita boleh terus bergerak mai ke depan untuk duduk dalam saf. Kan? Maka aulanya iaitu dia bangun ketika mana selesai daripada qamat. Tetapi kalau kata orang yang uzur, dia nak bangun ni lambat, kan, maka dia boleh bangun ketika mana disebut qad qamatis salatu qad qamatis salah. Ustaz, adakah perbuatan ini wajibkah kita nak kena ikut buat macam ni? Kan, maka perbuatannya bukan wajib, cuma nak bagi tahu kepada kita kaedah yang boleh kita buat, kaedah yang sebaik-baiknya al-aula, kan, yang sebaik-baiknya boleh kita buat ketika mana kita nak solat, untuk nak ligan, kita nak cari untuk mendapat pahala kesempurnaan solat. Kan, beralang-alang kita main solat berjemaah, kalau boleh nak bagi dapatlah betul-betul pahala dia yang sempurna. Maka nak dapatkan pahala yang sempurna, antara
tugas ataupun antara SOP, antara peraturan untuk kita nak kena ikut bagi melaksanakan solat berjemaah tu, nak dapat pahala dia sempurna. Tu cara dia, antara dia. Kan? Kita tahu SOP kita nak datang solat di masjid sekarang ni buat macam mana? Mesti kena bawa sejadah, kena pakai mask muka. Bukan mask muka, tu nama kamu. Mask tutup mulut dengan tutup hidung mulut kan, dengan hidung. Mask kan, kena pakai mask tu. Kemudian pula kena bawa apa? Sejadah sendiri. Kan, ambil ayat sembahyang siap-siap dekat rumah. Baru boleh main sembahyang. Dan bila nak main sembahyang pula, dia ada jarak pula 1 meter. Itu SOP dia. Ikut tak kita? Ikut. Kita ikut, alhamdulillah. Tetapi tiba-tiba mai kita nak dapat pahala berjemaah, kita tak mau cari macam mana untuk nak dapat pahala berjemaah tu. Sedangkan kita mai dah solat untuk berjemaah ni. Kita dah main masjid dah. Kita dah ligat untuk nak dapat solat berjemaah. Kalau boleh tu kita cuba datang mai awal. Sebab apa? Tujuan kita tu untuk nak dapat fadilat, untuk nak datang pahala berjemaah tu tadi. Tetapi tiba-tiba bila dah nak start solat berjemaah, kita tak mau ikut peraturan dia untuk mendapatkan pahala solat berjemaah ni tadi. Rugi kan? Jadi kaedah antara yang dibuat, yang minta kita buat apa dia? Pertama, kita dah tahu dah, bila sembahyang pastikan jangan laju sangat. Jangan kita laju lebih daripada imam. Kan? Mesti imam buat dulu baru kita buat. Tu. Yang keduanya apa dia? Dia ajak kita pula bila dah lafaz azan dikumandangkan, ikut. Kemudian lafaz iqamah bila disebut nanti, ikut. Kan? Yang ketiga apa dia? Iaitu dia ajakkan kita pula bagaimana bila iqamah nak dikumandangkan, kita ni nak kena bangun bila untuk nak bergerak pergi duduk dalam saf. Pun dia bagi tahu juga. Nak ikut, tak mau ikut, terpulang. Tu je cerita dia. Kan? Kalau nak bagi dapat yang baik, ikutlah. Betul tak? Sama macam tu juga SOP kita dalam kita nak buat main solat. Macam tu juga. Kan ada yang dia kata tak payah tulis nama pun tak apalah, tak bubuh cek suhu pun tak apalah. Yang penting aku main nak sembahyang je pun, lepas tu aku baliklah. Tapi sedangkan SOP kata kena main cek lah suhu, tulis nama kat buku. Betul tak? Tapi dia tak mau buat, terpulang. Nak buat macam mana? Kan? Jadi kalau kita nak yang sempurna, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin. Jadi baik, insya-Allah. Dan kita akan sambung pada akan datang berkaitan tentang bagaimana yang dikatakan solat dan bilakah niat itu perlu dilafazkan, dan bagaimanakah pula bila keadaan dah iqamah perlu tak solat sunat tahiyatul masjid, dan apakah kesalahan utama dalam solat, iaitu terutamanya di dalam bacaan Al-Fatihah tu nanti. Kan nanti insya-Allah kita akan rungkaikan bersama lagi nanti insya-Allah. Jadi saya rasa mungkin sekadar itu dahulu. Kan mudah-mudahan kita mendapat istifadah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qul qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna thayyiban wa 'allimna as-salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.